Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنيتنا في الانتفاع وتعلم وتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنية تناصر وتعاون وتعاضد على الدين وإقامة شريعة السيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin, hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah kita teruskan pengajian ulum Quran kita dan alhamdulillah kita telah selesai membahaskan berkenaan dengan ayat-ayat dan juga surah yang diturunkan lebih daripada sekali. Maka pada kali ini kita akan berpindah kepada pembahasan bab yang baru, iaitu pembahasan berkenaan dengan asbabun nuzul. Jadi kalau sekiranya bagi mereka yang ada kitab ulum Quran yang karangan saya tersebut itu, bolehlah buka kepada muka surat yang ke 140 iaitu berkenaan dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini dua perkataan, terdiri daripada dua perkataan, asbab dan juga nuzul. Asbab adalah kata jamak dalam bahasa Arab bagi perkataan sabab. Sabab tu bahasa Arab jugalah, orang Melayu ambil. Sabab tu adalah, pada Melayu kita, sebab, reasons. Dan nuzul, kita tahu, nuzul Quran dan sebagainya, nuzul bermaksudnya penurunan. Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab penurunan. Sebab-sebab penurunan. Penurunan apa? Sudah pastilah penurunan ayat Al-Quran, sama ada ayat ataupun sekumpul ayat ataupun satu surah sekali. Jadi ini merupakan satu ilmu yang sangat penting kerana ilmu ini akan membantu kita untuk memahami lebih mendalam lagi maksud ayat-ayat tersebut agar kita tidak salah tafsir ataupun kita ini salah memahami maksud ayat tersebut. Dan asbabun nuzul, ilmu asbabun nuzul ini juga penting untuk kita apa? Untuk kita mengetahui lebih mendalam lagi cerita di sebalik ayat yang diturunkan itu agar dikaitkan dengan kandungan ayat tersebut. Tanpa mengetahui asbabun nuzul ini, maka orang boleh silap faham. Contohnya, ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Dan pergilah perang, bunuhlah orang-orang musyrik semuanya, seperti mana mereka telah memerangi dan membunuhmu kesemuanya, keseluruhannya. Nah, ayat ini kalau kita tidak tahu asbabun nuzulnya dan kita ambil begitu sahaja, maka orang akan salah faham mengatakan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk membunuh orang-orang musyrik. Tak kisahlah mereka itu memusuhi kita atau tidak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita waqatilul musyrikin, pergi perang orang musyrik. Semuanya. Tanpa ada sebab dan tanpa ada provocation daripada mereka. Nah, ini salah faham. Salah faham ini timbul hanya kerana apa? Hanya kerana tidak memahami dan tidak mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Dan apabila orang mengkaji asbabun nuzul, mengetahui bahawasanya ayat ini sebenarnya diturunkan ketika perang.
Allah SWT menggalakkan dan memberikan dorongan, naikkan semangat orang-orang Islam, para sahabat untuk memerangi orang-orang musyrik yang sekarang sedang berkumpul di hadapan mereka. Pergilah perang mereka, jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Bunuhlah mereka semua, perangi mereka seperti mana mereka tu nak perang kamu kesemuanya. Jadi ada konteks bagi ayat tersebut. Makanya asbabun nuzul ini ilmu yang sangat penting untuk membantu seseorang memahami maksud sebenar ayat itu, konteks ayat tersebut agar tidak disalah tafsir sehingga disalahgunakan bagi tujuan-tujuan yang salah dalam Islam, tujuan-tujuan yang tidak tepat. Jadi ilmu asbabun nuzul ini penting. Ilmu berkenaan dengan sebab-sebab penurunan ayat-ayat Al-Quran ataupun surah Al-Quran. Ilmu ini sangat luas dan ia bergantung kepada riwayat para sahabat. Dia tidak boleh bergantung kepada riwayat dan cerita para tabi'in. Sebab para tabi'in, mereka yang lahir selepas wafatnya Rasulullah SAW atau mereka yang lahir sebelum Rasulullah SAW wafat tapi tidak dapat bertemu dengan Rasulullah SAW mungkin kerana mereka masih lagi kecil dan mereka mengambil ilmu daripada sahabat. Mereka kalau mengatakan, oh ayat ini diturunkan itu, ayat ini diturunkan sebab ini, maka kita perlu kaji. Daripada mana mereka mengetahui ayat itu dan ayat diturunkan kerana itu dan ini. Sebab mereka tak boleh mengetahui dengan sendirinya sebab mereka itu tidak menyaksikan penurunan ayat tersebut. Maka mereka perlu, sudah logiknya mereka ambil daripada para sahabat. Jadi para sahabat yang meriwayatkan cerita-cerita berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Tetapi tak semua sahabat meriwayatkannya. Dan kita tahu bahawasanya dalam bidang ilmu hadis, dan ini juga termasuk dalam bidang ilmu hadis penyampaian riwayat, kita tahu bahawasanya selepas tiga khulafa ar-Rasyidin, yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, kemudian selepas itu berlakulah fitnah di kalangan umat Islam, maka mulalah timbulnya usaha-usaha untuk memalsukan hadis Rasulullah SAW. Timbullah usaha-usaha untuk menaburkan fitnah atas Rasulullah SAW. Menyatakan bahawa Rasulullah bersabda sedemikian, sedangkan Rasulullah SAW tak bersabda itu. Menyatakan bahawa Rasulullah berkata, oh ini benar dan itu salah, sedangkan Rasulullah SAW tak menyatakan sedemikian. Jadi sebab-sebab pemalsuan hadis ni banyak. Ada yang menyatakan kerana mereka masukkan hadis itu kerana sebab politik. Ada yang memasukkan hadis sebab mazhab mereka, mazhab fikih mereka. Ada yang memasukkan hadis untuk menggalakkan orang Islam beribadat. Maka mereka mengatakan, oh ini ibadat bagus, ada punya ganjarannya begini-begini banyak, sedangkan ibadatnya kecil. Kenapa? Kerana nak menggalakkan orang ibadat. Tujuannya baik tapi caranya salah kerana dia memfitnah atas nama Rasulullah SAW. Dia mendustai Rasulullah SAW dan menggunakan nama Nabi untuk menipu umat Islam. Jadi usaha pemalsuan hadis ini mula bergerak dengan giat selepas tiga khulafa Rasyidin yang pertama. Mula daripada zaman Sayyidina Ali dan seterusnya pemalsuan hadis ini berterusan. Jadi tidak terlepas di antara usaha memasukkan hadis ini juga adalah memalsukan sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran. Jadi ada yang mula mencipta, oh ayat ini diturunkan sedemikian. Maka didatangkan dia punya sanad dia, dicipta sanad dia. Ini fulan daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat Rasulullah SAW tidak berkata sedemikian. Jadi ini pemalsuan atas Rasulullah SAW. Kenapa mereka lakukan demikian? Seperti mana yang saya katakan tadi, mungkin sebab politik, mungkin sebab mazhab, mungkin sebab agama, nak menggalakkan orang beribadat dan sebagainya, mereka masukkan asbabun nuzul tersebut itu sendiri. Contohnya, mereka yang benci kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka mereka menciptakan hadis palsu yang menyatakan, oh ayat ini yang mengatakan orang ini jahat dan sebagainya, ini dimasukkan ialah Sayyidina Ali. Sedangkan itu bukan maksud ayat itu. Jadi pemalsuan hadis ini tertumpah kepada asbabun nuzul kerana itu banyak riwayat-riwayat asbabun nuzul ini yang question mark. Betul ke tak betul? Dan kadang-kadang ada 2-3 riwayat yang bertentangan. Ayat ni diturunkan kerana A,
Kemudian ada riwayat lain mengatakan, oh tidak diturunkan kerana B. Ada riwayat lain mengatakan, oh tidak diturunkan kerana C. Jadi mana satu yang betul ini? Semuanya diriwayat. Jadi ini kerja para ulama untuk nak membezakan manakah mutiara, manakah kaca, manakah palsu, manakah yang betul. Jadi mereka akan kaji hadis-hadis tersebut, sanad-sanad itu, dan mereka akan pilih manakah asbabun nuzul yang dikatakan tepat ataupun paling tepat mengikut ijtihad mereka. Jadi ilmu asbabun nuzul ni luas. Dan banyak riwayat berkenaan dengan ayat ini dan ayat itu dan sebagainya. Kerana itu kalau kita beli kitab asbabun nuzul, kadang-kadang satu ayat ada 2-3 riwayat, macam mana satu yang betul ini? Kadang-kadang semuanya betul. Kerana diturunkan apa? Diturunkan berkali-kali. Itu yang kita dah belajar pada kuliah-kuliah yang lepas. Kerana itu ada 3 riwayat. Ada yang menyatakan atau ada yang melihat banyak riwayat tapi bercanggah antara satu sama lain. Di sinilah kerja para ulama untuk nak membezakan manakah satu yang palsu, manakah satu yang betul. Jadi ilmu asbabun nuzul luas dan banyak penulisan asbabun nuzul ini. Di antara yang menulis tentang ilmu asbabun nuzul ini, yang kumpulkan riwayat-riwayat berkenaan dengan penurunan ayat Al-Quran ini ialah Ali bin Ahmad Al-Wahidi. Imam Ali bin Ahmad Al-Wahidi ini mengarang sebuah kitab Asbabun Nuzul yang dinamakan sebagai Asbabun Nuzul juga, iaitu sebab-sebab penurunan iaitu penurunan Al-Quran lah. Kemudian diikuti pada abad yang ke-9 ulama hadis yang sangat besar bernama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Ahmad bin Ali Al-Asqalani dengan nama kitabnya yang tidak diketahui kerana kitab itu dah hilang. Kemudian datanglah ulama yang besar selepas Imam Ibn Hajar ini, namakan sebagai Imam As-Suyuti. Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Dan beliau mengarang kitab Asbabun Nuzul dinamakan sebagai Lubabul Manqul fi Asbabin Nuzul. Jadi ini kitab Asbabun Nuzul ini yang dikarang oleh Imam As-Suyuti merupakan kitab Asbabun Nuzul yang terakhir yang dianggap sebagai autoritatif, boleh diterima pakai. Maka kitab Imam As-Suyuti ini kekal terus diguna pakai oleh para ulama selepas beliau menulis tersebut itu sehinggalah sekarang. Jadi merupakan antara kitab yang paling kerap dirujuk untuk mengetahui sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran, kerana riwayat-riwayat yang terkandung dalam kitab tersebut itu lebih dipercayai oleh para ulama. Jadi Imam Suyuti punya kitab Lubabul Manqul fi Asbabin Nuzul ini merupakan sesuatu yang kitab yang sangat berharga. Dan ada dalam cetakan dan sekarang sudah ada diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa dan ada dalam apps dan sebagainya. Jadi mudah untuk kita orang-orang awam ini untuk membacanya. Jadi ini berkenaan dengan apakah itu asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ada beberapa jenis. 3 jenis sebenarnya. Pertama, kalau kita lihat di sini, nombor 1, ayat Al-Quran ini, majoritinya diturunkan tanpa sebab. Hanya diturunkan gitu saja. Allah SWT nak turunkan, maka diturunkan ayat tersebut. Tak ada siapa yang menghalang, kenapa ini turun? Apa sebab diturun? Apa cerita tiba-tiba turun gini? Hak Allah SWT. Contohnya, bila Allah SWT turunkan berkenaan dengan surah Iqra. Allah turunkan tanpa ada sebab. Kerana Allah nak melantik Rasulullah SAW menjadi Nabi, maka diturunkan. Tapi tak ada peristiwa yang menyebabkan Rasulullah SAW itu, sehingga Allah turunkan surah Iqra ini kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kita lihat surah Al-An'am. Mana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, surah Al-An'am ini ketika diturunkan, dan diturunkan di Mekah sebenarnya, ketika diturunkan, dia ditemani dan dibawa bersama oleh 70,000 malaikat. Subhanallah. Kenapa diturunkan surah Al-An'am ni secara keseluruhannya? Apa sebabnya? Tak ada sebab. Allah SWT turunkan. Begitu juga surah Al-Ikhlas. Begitu juga surah-surah yang lain. Allah SWT turunkan tanpa ada sebab. Jadi majoriti ayat Al-Quran dan surah Al-Quran ini, kalau surah itu surah pendek,
diturunkan tanpa sebab. Dan segelintir saja yang diturunkan bersebab. Jadi itu termasuk jenis yang kedua, iaitu ayat Al-Quran diturunkan kerana sesuatu peristiwa. Berlakunya sesuatu peristiwa, maka Allah turunkan ayat tersebut. Adakah Allah tunggu sehingga berlaku peristiwa baru Allah nak beritahu apakah firman Allah SWT tersebut? Jawapannya tidak. Kerana kita dah tahu bahawasanya Al-Quran ini sebuah kitab yang azali. Apa maksud azali? Iaitu yang tidak ada permulaan. Before time Al-Quran ini. Al-Quran sudah ada sebelum masa itu diciptakan. Kenapa? Kerana Al-Quran itu sebahagian daripada sifat Allah SWT, iaitu sifat Al-Kalam, Al-Mutakallim. Sifat yang berkata-kata. Jadi, Al-Quran dah ada sebelum dicipta segala-galanya, sebelum dicipta masa sekalipun. Tapi kenapa Allah SWT turunkan dengan sebab? Kerana sebelum diciptakan segala-galanya dan Allah tak terikat dengan masa, Allah SWT hendakkan sesebuah ayat, sesebuah surah ini diturunkan nanti mengikut kepada kita masa apabila sampai tiba peristiwa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Jadi ayat tu dah ada. Mengikut kita, mengikut timeline, masa belum berlaku. Allah tak terikat dengan masa. Jadi Allah SWT masa tu pada depan Allah boleh gohit gustan sebagainya sebab ciptaan Allah SWT. Jadi Allah dah tentukan, contohnya surah Ad-Duha diturunkan lepas peristiwa Rasulullah SAW dah lama tak dapat wahyu daripada Allah SWT. Jadi Allah SWT tentukan sedemikian, kemudian diturunkan surah Duha. Jadi sebahagian ayat Al-Quran, segelintir ayat Al-Quran ini diturunkan disebabkan peristiwa yang berlaku sama ada kepada Rasulullah SAW ataupun kepada para sahabat ataupun kepada orang musyrikin. Tak kira orang musyrikun itu orang yang sembah berhala ataupun mereka yang menyatakan Allah tu ada anak, ataupun mereka yang menolak orang kafir yang menolak kenabian Rasulullah SAW. Jadi dia berlaku sebagainya Al-Quran diturunkan kerana sesuatu peristiwa. Dan ada hikmah juga seperti yang saya katakan tadi. Kenapa Allah SWT tak turunkan sebagai contoh Ad-Duha dahulu? Bila berlaku peristiwa tersebut, baru Allah turunkan Ad-Duha. Kerana kalau diturunkan sesuatu ayat, kemudian peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun belum berlaku, maka apabila berlaku peristiwa tersebut, orang kata, oh ayat tidak diturunkan sebelum ini. Ada ini berkenaan dengan peristiwa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi menunjukkan Allah lebih mengetahui peristiwa itu akan berlaku. Cumanya impaknya kurang. Impaknya kurang. Contohnya, kalau kita lihat orang yang dah mengetahui sesuatu undang-undang, kemudian dia langgar undang-undang tersebut, bila dia ditahan dan dikatakan pada dia, awak dah langgar undang-undang, dia tak terperanjat sangat. Sebab dia tahu dah, undang-undang tu ada dan dia langgar. Tapi orang yang tak tahu undang-undang tu ada dan dia langgar undang-undang tersebut, kemudian diberitahu kepada dia, awak langgar undang-undang. Dia kata terperanjat, iya ke? Bila masa saya langgar undang-undang apa ni? Jadi impact dia lebih kepada dirinya dan dia akan sentiasa ingat. Dia dah langgar sesuatu yang dia tak tahu. Jadi bila ayat diturunkan kerana sesuatu peristiwa, maka ayat itu akan lebih tersemat di fikiran manusia. Berbanding dengan ayat diturunkan tanpa peristiwa. Jadi setiap kali bila baca ayat tersebut, teringat, oh ni peristiwa tu berlaku. Sebab ayat inilah peristiwa tu berlaku. Tidak, sebab peristiwa itulah ayat ini berlaku. Jadi lebih melekat dekat minda, dekat fikiran tersebut. Jadi kerana itu, antara hikmah diturunkan ayat Al-Quran dan surah Al-Quran disebabkan peristiwa, agar ayat Al-Quran itu dan surah tersebut itu lebih diingati dan lebih difahami dan tidak mudah lupa kerana dia ada kaitan dengan external event, sesuatu peristiwa yang berlaku di luar penurunan tersebut. Contohnya, surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Allah SWT sumpah Abu Lahab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan usahanya tidak akan memberikan manfaat untuk dia nanti pada hari akhirat. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk pada neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya akan membawa bara-bara kayu api neraka. Untuk apa? Mungkin untuk bakar diri sendiri dan mungkin untuk bakar suaminya. Kerana isterinya menggalakkan Abu Lahab ini untuk lebih-lebih memusuhi Rasulullah SAW dan juga Islam. Jadi isterinya diazab juga. Jadi dia bawa kayu api neraka tu macam simbolik yang dia tu membakar lagi fitnah, membakar lagi kekufuran dan juga kejahatan suaminya Abu Lahab. Jadi dia bawa kayu api, bakar suami dia kat dalam neraka. Fi jidiha hablum min masad. Pada lehernya akan tergantung tali yang dibuat daripada api neraka tersebut. Jadi ayat atau surah ini secara keseluruhannya mengikut para ulama yang dipersetujui oleh jumhur ulama diturunkan kerana peristiwa Abu Lahab itu sendiri. Kalau tak ada peristiwa Abu Lahab, apa nak diturunkan surah tersebut? Jadi peristiwa ini berlaku apabila Rasulullah SAW mula diperintahkan oleh Allah SWT agar mula sebarkan dakwahnya secara publik. Sebelum itu Rasulullah SAW berdakwah secara private. Apabila Allah SWT perintahkan Rasulullah SAW untuk mula berdakwah, mengajak orang kepada Islam, diperintahkan untuk Rasulullah SAW ajak kepada keluarga yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatan kepada keluarga kamu yang dekat. Maka dia ajaklah isterinya, dia ajaklah sepupunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah tumul agama Islam, dia ajaklah sahabat qaribnya iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia ajaklah juga pembantu rumahnya dan semua yang terdekat dengan Rasulullah SAW, anak-anaknya, semua di antara orang-orang Islam yang pertama yang memeluki agama Islam. Kemudian apabila dah bertambah, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Rasulullah SAW untuk keluar berdakwah kepada umum. Keluar berdakwah, ajak kepada orang ramai untuk memperkenalkan mereka kepada tauhid. Maka Rasulullah SAW panjat di atas Bukit Safa. Sekarang ni kalau kita pergi umrah, kita tahu Bukit Safa tu masih lagi dapat kita lihatlah. Jadi Rasulullah panjat Bukit Safa. Kemudian Rasulullah SAW panggil semua orang datang. Dan semua orang datang. Yang peliknya ketika tersebut, semua orang datang. Bila Rasulullah panggil, ya wahai manusia, mari berkumpul. Orang Arab datang. Kenapa? Sebabnya mereka menghormati Rasulullah SAW. Mereka pandang tinggi kepada Nabi. Kenapa mereka pandang tinggi kepada Nabi? Kerana Rasulullah SAW daripada kecil tak pernah berdusta. Rasulullah SAW seorang yang pengamanah, sangat amanah. Sedangkan orang lain tak tunaikan amanahnya dengan betul. Sedangkan orang lain kadang-kadang berdusta. Tapi Rasulullah tak pernah berdusta. Dan Rasulullah SAW cerdik. Dan Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat mulia. Tak pernah mencaci dan sebagainya. Rasulullah SAW juga tak pernah tunduk kepada pada berhala-berhala yang ada tersebut. Allah SWT menjaga Rasulullah SAW. Jadi mereka sangat menghormati Rasulullah SAW macam ketua. Tambahan pula Rasulullah SAW memang cucu kepada ketua mereka, kabilah Quraisy sebelum itu, iaitu apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah ketua orang Quraisy yang sangat dihormati kerana Abdul Muttalib adalah orang yang jumpa Telaga Zamzam setelah lama Telaga Zamzam itu tertimbus dan orang Quraisy tak tahu mana Telaga Zamzam tersebut. Abdul Muttalib yang jumpa. Jadi ini cucu kepada ketua yang kita hormati dan dia juga akhlak yang sangat mulia dan dia juga tak pernah bohong dan dia juga sangat amanah dan dia juga handsome. Dan dia juga itu ni semua positive trait ada pada Rasulullah SAW. Jadi bila Rasul kata panggil, wahai manusia, datang sini, mereka pun datang. Sebab apa? Rasulullah kalau nak cakap sesuatu, dia cakap kalau Muhammad panggil kita mesti ada sesuatu penting. Dia tak ada cakap main-main, dia tak ada cakap kotor, dia tak ada mempermainkan orang, tipu orang dan sebagainya. Jadi ada satu penting. Jadi semua orang datang. Lepas semua datang, Rasulullah SAW tanya kepada orang-orang Quraisy yang musyrik ini, ayat di sini, adakah kamu akan mempercayai jika aku katakan kepada kamu bahawa ada pasukan berkuda di sebalik gunung ini yang ingin menyerang kamu? Adakah kamu percaya kalau aku cakap di belakang Bukit Safa ini
ada satu lagi gunung, namanya adalah Jabal Qubais, yang sekarang ini raja-raja Saudi dah bina istana mereka di atas Jabal Qubais tersebut tu. Jadi Jabal Qubais ini, gunung Qubais ini tinggi dan dia panjang sampailah penghujung jauh sedikit daripada Masjidil Haram. Jadi di sebalik Jabal Qubais ni, kalau orang berada di Masjidil Haram, dia takkan nampak sebab apa dikepung oleh Jabal Qubais. Seperti mana kalau kita pergi Masjidil Haram, kita nampak istana raja tersebut, kita tak nampak di sebalik istana tu apa. Jadi Rasulullah SAW tanya kepada orang Quraisy ni, kalau aku panggil kamu semua dan aku beritahu kepada kamu bahawasanya ada tentera pasukan berkuda musuh kamu yang sekarang ini sedang datang nak serang kamu. Kamu tak nampak. Aku yang beritahu. Adakah kamu percaya kalau aku cakap demikian? Maksudnya. Rasulullah nak test. Sebab mereka tak nampak. Ni benda yang besar ni, kalau betul berlaku ini, mereka kena siap sedia sekarang ini, keluarkan pedang dan sebagainya. Sebab apa? Tentera berkuda laju ni sedang datang. Ni bukan tentera yang berjalan atas kaki, yang take time nak sampai Mekah. Ini berkuda laju. Jadi kalau Rasulullah kata ada tentera berkuda datang, ini something very serious. Percaya tak percaya ni? Rasulullah tanya, kamu percaya tak? Kata orang-orang Quraisy musyrik, kami percaya. Sebab apa? Kami tak pernah menyaksikan yang engkau, wahai Muhammad SAW, pernah berdusta. Kau cakap semua benar. Jadi kalau kau cakap pun ada tentera berkuda, walaupun kami tak nampak, kami percaya apa kamu cakap. Makanya Rasulullah SAW kata kepada mereka, maka kerana kamu percaya pada aku, sekarang aku beri peringatan kepada kamu. Aku nak beritahu kamu bahawasanya di sebalik kamu ini, di belakang kamu atau di hadapan kamu itu adalah azab yang sangat pedih. Apa maksud azab yang pedih? Kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab yang ada sama-sama, walaupun dia tu pakcik tapi dia sangat mempercayai Rasulullah SAW, kerana Rasulullah tak pernah cakap dusta. Abu Lahab terus mengamuk dan terus memaki Rasulullah SAW. Dia kata kepada Rasulullah SAW ini kata-kata Abu Lahab, celaka engkau, dia cakap. Tabban laka. Tab maknanya celaka dalam bahasa Arab. Maknanya musibah atas kau. Tabban laka. Ali hadza jama'tana? Adakah dengan sebab ini kau kumpulkan kami? Maknanya kami pernah tinggalkan kami punya kerjaan, kami punya apa, kami punya buat apa semua, kerana nak dengar apa yang kamu sampaikan, tiba-tiba kau sampaikan benda yang menyakitkan hati kami. Apa dia? Kami yang kami sembah agama ni semua salah. Kerana kami sembah berhala ni semua, maka kami akan masuk dalam neraka. Macam mana Abu Lahab boleh tahu? Sebabnya Rasulullah SAW dah berdakwah kepada pakcik-pakciknya dahulu sebelum pergi kepada orang awam. Dah ajak kepada pakcik-pakcik Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abu Lahab dan menerangkan tentang Islam tu apa. Jadi Abu Lahab tahu apakah dakwah Rasulullah SAW tersebut. Tapi dia tak terfikir yang Rasulullah akan kumpulkan semua orang-orang Quraisy dan kemudian pada dia itu Rasulullah dah trick mereka dengan hujah sedemikian. Kamu percaya tak? Kami percaya. Sekarang ini aku beritahu yang kamu akan masuk dalam neraka. Percaya tak percaya? Jadi dah kena trap dengan hujah tersebut, dah trap dengan logik itu, maka Abu Lahab mengamuk. Kerana itu Abu Lahab terus maki Rasulullah SAW. Seorang pakcik saudara maki anak saudaranya. Sedangkan dalam tradisi Arab, seorang pakcik wajib membela anak saudaranya walaupun anak saudaranya salah. Walaupun dia tahu anak saudaranya salah, tapi kerana perasaan kabilah itu tebal dalam diri orang awam, orang Arab, mereka tak kisah. Salah ke tak salah ke aku punya keluarga, aku tetap defend dia. Untuk mencaci mereka, no. Tak boleh caci ahli keluarga macam satu benda yang sangat besar walaupun dia tahu ahli keluarga itu salah. Makanya perbuatan Abu Lahab ini sangat-sangat dahsyat. Dia maki anak saudaranya bukan private tapi depan khalayak ramai. Dia satu kesalahan adat yang sangat dahsyatlah. Yang tak boleh nak diterima lagi kemaafannya, excuse-nya. Maka kerana itu Allah SWT turunkan surah Al-Lahab memaki Abu Lahab balik. Dengan double maki.
Bila dia kata Rasulullah SAW tab, satu, Allah tambahkan maki kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahab watab. Jadi tab ada dua. Tab yang pertama, kemudian watab, dan tab yang kedua. Celaka dan celakalah pada Abu Lahab. Dan Allah siang-siang sebelum Abu Lahab mati, Allah dah condemn Abu Lahab masuk dalam neraka. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan tinggal dalam neraka yang apinya menjulang naik, mara tinggi. Jadi Allah dah condemn Abu Lahab sebagai mati sebagai seorang yang kafir, bukan seorang yang mukmin. Nah, di sinilah sebenarnya kita lihat kebenaran Al-Quran itu. Surah Lahab ini satu bukti kebenaran Al-Quran. Kalau ada siapa yang sangsikan kebenaran Al-Quran, Abu Lahab ni ataupun surah Lahab ini merupakan bukti yang Al-Quran itu benar. Dan Islam itu benar. Dan Rasulullah SAW itu benar. Macam mana? Sebabnya ialah Abu Lahab mendakwa dan orang-orang musyrik semua mendakwa yang Rasulullah SAW ini berdusta. Al-Quran ini ciptaannya ataupun dia itu adalah ciptaan jin yang mana berkata-kata melalui mulut Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mereka kata sebagai seorang ahli sihir atau seorang yang gila. Kata-katanya itu semua palsu. Kata-katanya semua palsu. Baik. Kalau kata-kata Rasulullah SAW itu palsu, maka surah Al-Lahab ini palsu. Dan surah Al-Lahab ini mengatakan yang Abu Lahab ini akan masuk dalam neraka kerana dia akan terus jadi seorang yang musyrik. Maka kalau Abu Lahab nak buktikan yang Al-Quran ini palsu dan apa yang didakwa, yang dikatakan dalam surah Al-Lahab itu adalah palsu, maka Abu Lahab dengan mudahnya memeluk agama Islam saja. Dia boleh kata aku seorang Muslim walaupun hatinya tidak percaya pada Allah. Dia akan kata aku seorang Muslim. Dan sebagai seorang Muslim, aku akan masuk dalam syurga. Sedangkan dia ni, anak saudara aku ini mengatakan bahawasanya aku ni akan masuk dalam neraka kerana aku ni seorang musyrik. Saya aku kaum mukmin. Aku bukan seorang musyrik. Maka surah Lahab ini salah. Surah Lahab ini tak betul. Maka bila surah Lahab tak betul, maka dia bukan daripada Tuhan. Dia adalah ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia tercipta Muhammad, maka apa yang didakwa oleh Muhammad Tuhan tu satu dan sebagainya, Islam ni semuanya palsu. Jadi jangan percaya pada dia. Senang. Abu Lahab boleh gunakan hujah sedemikian. Dia hanya perlu memeluk agama Islam saja untuk membatalkan hujah kebenaran Rasulullah SAW dan juga kebenaran Al-Quran. Tapi Abu Lahab tidak. Abu Lahab membenarkan kebenaran Al-Quran kerana Abu Lahab terus-menerus jadi seorang yang kafir sehinggalah dia mati sebagai seorang yang kafir. Tak perlu agama Islam. Maka dia membenarkan surah Al-Lahab tersebut. Maka dia membenarkan Al-Quran itu benar-benar daripada Allah SWT dan dia membenarkan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi. Jadi sesiapa yang mendakwa atau sangsi terhadap kenabian Rasulullah SAW dan juga kebenaran Al-Quran daripada Allah SWT, dia tak perlu kaji banyak. Buka surah Lahab saja cukup. Buka surah Lahab. Itu sudah jadi bukti yang jelas yang Al-Quran itu benar dan Rasulullah SAW juga adalah seorang yang benar, Nabi yang benar. Jadi diturunkan kerana peristiwa sedemikian. Peristiwa Abu Lahab itu mencaci Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat di sini sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, Al-Quran, ayat Al-Quran atau surah Al-Quran itu diturunkan kerana sesuatu pertanyaan. Bukan peristiwa. Kalau kita nak katakan peristiwa, juga boleh peristiwa, iaitu peristiwa pertanyaan. Tapi ini lebih khusus lagi. Dia bukan peristiwa event, tetapi questions. Soalan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Dan soalan ini sama ada dilontarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW atau dilontarkan oleh orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir. Jadi bila dilontarkan soalan tersebut, ada kalanya Rasulullah SAW jawab secara langsung apabila Rasulullah dah ada maklumatnya ataupun ayat berkenaan dengan soalan tersebut dah diturunkan sebelum ini, maka Rasulullah baca ayat tersebut. Akan tetapi kalau soalan itu Rasulullah tak tahu jawapannya, Rasulullah akan diam, tak berani jawab sembarangan. Rasulullah tunggu wahyu daripada Allah SWT. Jadi bila wahyu itu turun dengan ayat tertentu atau surah tertentu, maka kita katakan bahawasanya ayat dan surah ini diturunkan. Asbabun nuzulnya adalah kerana pertanyaan
sedemikian dan sedemikian daripada orang itu dan orang ini. Jadi ini sebab yang ketiga atau jenis yang ketiga Al-Quran. Jadi ada 3 jenis. Majoriti Al-Quran diturunkan tanpa sebab. Sebahagian kecil Al-Quran diturunkan kerana peristiwa dan sebahagian kecil Al-Quran diturunkan kerana pertanyaan manusia kepada Rasulullah SAW. Dan pertanyaan manusia ini ada 2, iaitu pertanyaan orang Muslim dan pertanyaan orang bukan Islam. Orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Apakah contoh-contohnya? Contoh-contohnya insya-Allah kita akan kupaskan dan kita akan bahaskan nanti pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi kita sampai di sini dahulu pengajian kita tentang asbabun nuzul dan akan disambung nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sya'unillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma aftah lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.